Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Balkis binti Taib P116588 akan membentangkan tentang fahaman realisma. Realisma diasaskan oleh Aristotle. Perkataan Perancis yang berasal daripada bahasa Latin. Realia pula bermaksud barang atau perkara-perkara. Realisma dimaksudkan sebagai pelajar atau fahaman tentang keadaan yang sebenar-benarnya, cara berfikir dan kesenian yang berpegang betul-betul kepada kebenaran yang nyata dan pada penyaksian panca indera. Realisme ialah falsafah yang mengkaji tentang objektif wujudnya dunia dan segala makhluknya dan hubungannya antara satu sama lain. Fahaman ini percaya kepada wujud umum, iaitu benda-benda yang dapat kita perhatikan dan buktikan akan wujudnya. Bertentangan dengan idealisme yang memandang kepada alam kerohanian sebagai realiti, realisme sebaliknya memandang alam kebenaran sebagai realiti. Realiti terbahagi kepada 3 golongan. Golongan pertama, hanya kebenaran sahaja yang nyata. Golongan kedua, kebenaran dan kerohanian. Golongan ketiga, semua benda termasuk fikiran dan kerohanian. Metafizik realisme. Metafizik realisme bermaksud dunia terdiri daripada entiti atau keseluruhan yang benar, nyata dan kebendaan. Epistemologi realisme. Epistemologi realisme bermaksud manusia belajar melalui pengetahuan yang diperoleh daripada pengalaman, rasa dan perasaan. Aksiologi realisme. Aksiologi realisme bermaksud apa jua yang selari dengan semula jadi adalah bernilai. Standard bagi sesuatu nilai ditentukan dengan cara penakkulan. Realisme terbahagi kepada 2 pecahan, iaitu realisme rasional dan realisme natural, iaitu sains. Realisme rasional terbahagi kepada 2, iaitu realisme klasik dan realisme agama. Realisme rasional iaitu kebendaan dan kerohanian telah dicipta oleh Tuhan. Walaupun kerohanian bukan sesuatu benda yang fizikal, ia adalah penting kepada manusia dan Tuhan sendiri adalah kerohanian dan sempurna dalam banyak perkara. Realisme klasik iaitu sekolah berperanan melahirkan pelajar yang menyeluruh dan sederhana dalam segenap hal. Mereka mestilah diajar untuk hidup mengikut standard moral yang kekal dan universal. Apa yang dikatakan benar adalah benar untuk semua orang dan bukan hanya golongan masyarakat atau bangsa tertentu sahaja. Utama realisme keagamaan ialah skolatisme, iaitu falsafah rasmi gereja Katolik Romawi yang berasaskan falsafah St. Thomas Aquinas. Aquinas mencipta satu falsafah Kristian yang baru dan kemudiannya dikenali Thomisme. Ahli Thomisme tetap menganggap bahawa kebendaan dan kerohanian telah dicipta oleh Tuhan. Mereka juga menyatakan bahawa manusia merupakan cantuman kebendaan dan kerohanian di mana jasad dan roh menjadi satu. Mereka juga berpendapat manusia adalah makhluk yang abadi dan ditempatkan di atas muka bumi ini untuk mentaati dan mencintai penciptanya. Hukum-hukum semula jadi tidak mencukupi dan perlu disertai dengan hukum-hukum ciptaan Tuhan. Sekolah mestilah mengajar kepada pelajar hukum-hukum tersebut supaya mereka dapat mendidik diri mereka kepada Tuhan sekaligus memperoleh kejayaan di dunia dan di akhirat.
Realisme natural iaitu satu fahaman yang membawa pengikutnya ke arah pendidikan sekular. Kebenaran wahyu mula disingkirkan dan berkenaan adanya para nabi yang menyampaikan wahyu mula diragukan. Falsafah ini mesti cuba mengikut ketegasan dan keobjektifan sains. Oleh itu, kaedah sains mestilah digunakan dalam falsafah dalam usaha untuk mendapatkan sebarang pengetahuan yang sah mengenai keadaan manusia. Berikut adalah pandangan tokoh-tokoh realisme. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul Faris bin Razali, P1174330, akan membentangkan tajuk dari kumpulan kami iaitu falsafah. Baik, saya teruskan dengan falsafah umum. Okey, dalam falsafah umum terdapat 4 falsafah umum iaitu idealism, realism, pragmatism dan existentialism. Okey, existentialism. Okey, baik, saya akan memperkenalkan apakah itu idealism. Okey, ideal di mana ideal jika kita fahami idea itu adalah idea. Dalam erti kata lain di mana idealism, ideal, perkataan ideal itu adalah membawa maksud idea. Dan ism, apakah itu ism? Ism adalah ajaran atau fahaman. Alright. Dalam idealism ini adalah di mana beberapa falsafah falsafah barat. Okey, dalam beberapa falsafah barat dia terbahagi kepada dua, iaitu falsafah tradisional dan falsafah moden. Di mana idealism dan realism dia dikategorikan sebagai falsafah tradisional. Falsafah idealism ini adalah falsafah yang tertua di dunia sejak India Purba di timur dan zaman Plato di barat. Baik, dalam falsafah idealism ini, dia ahli-ahli falsafah di dalam idealism ini terdapat beberapa tokoh-tokoh falsafah, nanti saya akan terangkan kemudian. Mereka ini sering bertentangan pendapat dalam banyak perkara. Di mana idealism ini adalah dia adalah bersifat khayalan. Dia datang dan dia lahir daripada pemikiran kita dan dia sama ada benda itu akan berlaku nyata ataupun tidak. Itulah dinamakan idealism, iaitu aliran seni bersifat impian dan khayalan. Okey, berikut saya akan nyatakan iaitu tokoh-tokoh falsafah idealism. Dalam tokoh falsafah idealism ni sebenarnya ada banyak. Tapi di mana 3 tokoh utama ini yang terkenal iaitu Plato, René Descartes dan Immanuel Kant. Okey, baik. Jika saya huraikan satu-satu, kita pernah lihat banyak dalam falsafah-falsafah barat yang mana dia menggunakan konsep ataupun pemikiran yang diasaskan oleh Plato. Sebab Plato adalah salah seorang tokoh falsafah yang sangat terkenal. Begitu juga René Descartes dan Immanuel Kant. Mereka-mereka ini adalah tokoh falsafah idealism. Baik, dalam falsafah idealism, saya kategorikan kepada 3 tonggak utama di mana cabang-cabang falsafah
Idealism ini terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama metafizik, yang kedua epistemologi dan yang ketiga aksiologi. Apa itu metafizik? Metafizik ini adalah asas sesuatu kewujudan dalam bentuk pemikiran, iaitu jika kita lihat dia adalah asas dalam bentuk fizikal, atau dia bukan dalam bentuk fizikal atau material, tapi dia adalah pemikiran, iaitu yang lahir dari rohani, dan dia juga adalah unsur yang terpenting dalam kehidupan. Jika tidak ada falsafah metafizik, maka kehidupan seseorang itu tak akan sempurna, dan kewujudannya juga adalah tidak muktamad. Alright, dalam falsafah epistemologi juga, idealis dia mempercayai bahawa seseorang itu memang sebenarnya boleh memperoleh pengetahuan. Apa kaedah yang diguna untuk memperoleh pengetahuan itu sebenarnya tidak terhad, dan dia sebenarnya terkongkong kepada ujian empirikal sahaja. Okey, kebanyakannya keimanan ataupun keimanan kita keakulan dan intuisi yang boleh diterima untuk mendapat pengetahuan. Okey, sebenarnya pengetahuan ni dia adalah hasil dari proses. Okey, bila wujudnya proses, maka berlakulah hujah, iaitu pengetahuan yang keluar. Dan dia dilihat idea juga adalah saripati yang wujud dalam keadaan bebas. Aksiologi ini adalah nilai dan etika yang paling terpenting perlu ada dalam setiap individu mahupun manusia. Okey, nilai dan etika ni sebenarnya dia adalah sentiasa bersifat kekal. Dia lahir daripada kita punya sikap. Sebenarnya dia adalah bukan ciptaan manusia, tapi dia adalah ciptaan Tuhan. Okey, yang kedua adalah nilai yang tetap, macam saya nyatakan tadi, nilai tetap yang dapat hidup dalam keadaan yang lebih harmoni. Saya Muhammad Muzammil bin Sharif P118813 akan meneruskan penerangan tentang eksistensialisme dan hedonisme. Pertama, eksistensialisme ini definisinya, eksistensialisme merupakan salah satu cabang falsafah yang menyatakan persetujuan fahaman bahawa pemikiran berfalsafah itu bermula daripada individu itu sendiri yang tidak dianggap sebagai sesuatu manusia yang berfikir semata-mata, tetapi juga seorang individu yang berkelakuan, berperasaan dan berpengalaman. Biarpun para filsuf masing-masing mempunyai perbezaan doktrin yang ketara, kebebasan difahamkan merupakan nilai utama pengikut fahaman ini. Namun yang lebih utama juga adalah kesahihan. Fokusnya ialah terhadap kebebasan individu, iaitu setiap individu bebas menentukan hala tuju bagi mencapai kesejahteraan diri. Tokoh pelopor cabang ini dipelopori oleh para filsuf abad ke-19 dan ke-20 di Eropah seperti Soren Kierkegaard, Friedrich Wilhelm Nietzsche, Martin Buber. Kebaikan eksistensialisme ini, pelajar dapat memahami realiti dengan lebih baik dan mengenali setiap perkara secara mendalam apabila mereka mengambil keputusan secara individu dalam pelajaran. Keburukan eksistensialisme ini, pelajar akan mengabaikan perintah Tuhan, sebab dia ada unsur kebebasan dalam perintah. Mereka akan mengabaikan perintah Tuhan dalam mengambil keputusan secara individu kerana mereka bergantung
kepada emosi mereka sahaja. Jadi sebagai contoh yang boleh saya bagi tentang eksistensialisme ni sebagai ketika mana kita menghadapi PKP, pelajar yang asalnya belajar secara face to face ataupun bersemuka terpaksa belajar secara PDPR ataupun dalam talian. Belajar secara bersemuka ini kehadirannya diambil dan wajib berbanding belajar secara hybrid dan juga dalam talian ini. Jadi dekat situ berlaku ketidakhadiran yang sangat tinggi kerana mereka bebas dan mengambil keputusan secara individu untuk tidak menghadiri kelas secara atas talian. Ini antara contoh berkaitan dengan eksistensialisme ini. Seterusnya saya akan meneruskan tajuk tentang hedonisme. Definisinya, hedonisme berasal dari perkataan Greek hedon, ialah kesenangan dan keseronokan. Isme ialah kepercayaan, sikap serta perlakuan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, hedonisme bermaksud pegangan ataupun pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Faktor-faktor penularan budaya hedonisme ini, yang pertama penjajah, yang kedua media massa, dan yang ketiga saya boleh gariskan adalah pergaulan rakan sebaya. Baik, faktor pertama adalah penjajahan, perkembangan kuasa dan penaklukan oleh sesebuah negara ke atas wilayah yang lain. Ini boleh menyebabkan berlakunya datangnya budaya yang daripada yang dibawa oleh penjajah lah. Orang Melayu lebih suka budaya barat sebab unsur-unsur barat ni mempunyai nilai lebih tinggi. Mereka menganggap budaya barat ni ada nilai yang lebih tinggi berbanding dengan budaya tempatan ataupun Melayu. Yang ketiga, menganggap kemunduran jika orang Melayu berpegang teguh dengan budaya Melayu saja. Mereka menganggap kemunduran kalau berpegang kepada budaya tempatan. Penyebaran pemikiran, gaya kehidupan, kemahiran teknologi dan sejarah barat terselindung di sebalik pembangunan dan pemodenan. Jadi barat ni sebenarnya dia membawa gaya pemikiran, gaya kehidupan dan juga teknologi serta sejarah mereka sebenarnya. Mereka menyelindungkan perkara ini di sebalik atas nama pembangunan dan pemodenan. Jadi dengan apa yang dibawa oleh barat ini, orang tempatan menganggap membawa kemajuan dan juga budaya yang asal dianggap ketidakmajuan di tempat mereka. Seterusnya, faktor yang kedua, media massa. Maklumat melalui alat komunikasi tanpa had dan sepadan, seperti telefon, smartphone yang ada pada hari ini, bebas untuk akses mencari apa saja yang mereka nak. Media massa boleh mencipta sesuatu benda yang melampaui batas manusia. Okey. Seterusnya, pengaruh trend sosial yang dipamerkan oleh media barat seperti fashion, keganasan masyarakat, video lucah dan gaya hidup barat yang sangat bebas dan ada kalanya yang sangat sonsang. Seterusnya, mempunyai sifat gaya kebendaan atau elemen hedonistik yang menarik minat masyarakat untuk menontonnya. Faktor yang ketiga, pergaulan rakan sebaya. Rakan sebaya adalah sahabat yang paling rapat. Okey. Individu yang mengambil alih peranan ibu bapa. Yang kedua, mereka boleh dikatakan individu yang mengambil alih peranan ibu bapa apabila mereka berjauhan daripada keluarga ataupun ibu bapa, mereka bersama dengan rakan. Masa itulah mereka menganggap rakan ini adalah peneman mereka. Yang ketiga, menganggap rakan adalah individu yang sangat penting. Dia menganggap rakan ini sangat penting, akan ada bersama pada bila-bila masa sahaja. Bergaul dengan rakan sebaya yang suka kepada hiburan, kebebasan dan keseronokan, ini memberi kesan kepada mereka.
dan yang seterusnya tidak mahu dikongkong oleh adat dan warisan. Mereka menganggap adat dan warisan tempatan ini sudah lapuk dan ketinggalan zaman. Okey, pandangan tokoh-tokoh mengenai hedonisme. Jeremy Bentham, hedonisme ialah naluri yang menghubungkaitkan manusia dengan faktor kegembiraan dan kesakitan. Yang kedua, Jeremy menyatakan fakta moral utama ialah manusia sering mencari kebahagiaan dan mengelak penderitaan. Uskup Butler pula menyatakan menentang teori hedonisme yang menyatakan bahawa sesuatu tindakan itu berdasarkan keinginan diri dan kepuasan kepada keinginan adalah kebahagiaan. Dan Uskup Butler juga menyatakan menyamakan nafsu dengan keinginan spontan, sebab nafsu ini dianggap sebagai satu kenikmatan bagi yang memahami budaya inilah, yang berpegang kepada budaya ini. Baik, kesan yang pertama, sebagai pelajar sekolah sudah tentu akan mengabaikan pelajaran mereka, akhlak runtuh dan mudah menerima pengaruh yang tak baik. Sebagai contoh, terlibat dengan hiburan yang melampau seperti K-pop, yang mana kita dapat melihat dipeluk dan memeluk artis K-pop. Ini antara yang menggugatkan akhlak mereka. Baik, yang kedua, kesan kepada keluarga, putus hubungan kekeluargaan. Sebagai contoh, terlibat dengan dadah. Salah satu bahayanya hedonisme ini, bila anak terlibat dengan dadah, maka akan berlaku renggang hubungan anak dan juga ibu bapa. Kemudian maruah keluarga tercalar, sudah tentu tercalar. Sebagai contoh yang saya bagi tadi, dadah, memalukan keluarga. Kalau anak itu terlibat dengan judi pun, ataupun terlibat dengan masalah-masalah di luar seperti pergaulan sosial, juga memalukan keluarga. Yang ketiga, tidak hormat antara satu sama lain. Sudah tentu berlaku ketidakhormat antara satu sama lain. Anak dan ayah, anak dengan ibu, tidak berlaku lagi hormat di antara saling satu sama dan yang lain. Yang ketiga, meningkatkan permasalah sosial. Meningkatkan masalah sosial. Pergaulan bebas lelaki dan perempuan, sudah tentulah berlakunya peningkatan masalah sosial. Yang kedua, meningkatkan kes dan kadar jenayah. Berlaku pencurian, judi dan sebagainya. Kesan daripada minum arak, bergaduh, juga boleh menyebabkan jenayah. Baik, langkah mengatasi mungkin peranan ibu bapa itu sendiri, didikan daripada awal kanak-kanak. Kemudian peranan institusi pendidikan sebagai sekolah, menekankan pendidikan agama. Kemudian peranan NGO, tugas dan juga ibu bapa itu sendiri untuk menekankan didikan agama dan kempen-kempen yang boleh dilakukan untuk menangani masalah hedonisme ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Huzaimah binti Haji Muhammad Ihsan, nombor kad matrik P116578. Baik, saya akan membentangkan falsafah seterusnya, iaitu pragmatism. Apa dia pragmatism? Pragmatism berasal dari perkataan pragma ataupun perbuatan ataupun tindakan. Manakala perkataan ism berasal daripada perkataan ajaran ataupun faham. Ia dikenal sebagai falsafah eksperimentalism, empiricism, instrumentalism dan fungsionalism. Itu adalah nama lain bagi falsafah pragmatism. Falsafah ini telah bermula awal abad ke-20 dan dipelopori oleh ahli sains daripada Amerika Barat, di mana falsafah ini muncul bersama kebangkitan sains dan kaedah saintifik pada waktu tersebut, hasil daripada teori evolusi Charles Darwin dan juga teori relatif daripada Albert Einstein. Merupakan tokoh falsafah pragmatism
iaitu Charles Sanders Peirce pada tahun 1839 hingga 1914. Beliau merupakan ahli fizik dan matematik. Yang kedua ialah William James pada tahun 1842 sehingga 1910. Beliau merupakan ahli falsafah dalam bidang psikologi dan teologi. Dan ketiga ialah John Dewey pada tahun 1859 sehingga tahun 1952 mempelopori falsafah dalam bidang sains sosial dan juga biologi. Seterusnya ialah George H. Mead pada tahun 1863 sehingga 1931 sebagai pengasas psikologi sosial. W. V. Quinn pada tahun 1908 hingga tahun 2000 sebagai ahli falsafah analitik dan C. I. Lewis pada tahun 1883 sehingga 1964 dalam bidang prinsip logik filosofi moden. Antara nilai dan etika pragmatism ialah yang pertama, nilai dalam masyarakat itu berubah apabila suasana dalam masyarakat itu berubah. Sebagai contoh, memakai kasut di dalam rumah. Jika 50 tahun dahulu, memakai kasut di dalam rumah merupakan sesuatu yang melanggar nilai, namun pada hari ini, memakai kasut di dalam rumah itu adalah sesuatu kebiasaan di sesetengah tempat. Nilai yang kedua ialah nilai adalah berkemungkinan apabila pengalaman adalah terhad untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Mungkin kaedah penyelesaian hari ini yang berguna untuk hari ini sahaja dan jalan penyelesaian itu tidak sesuai digunakan pada masa akan datang. Nilai yang ketiga ialah nilai timbul mengikut kehendak sosial dan individu. Sebagai contoh, idea untuk bertindak dengan baik timbul hasil kehendak masyarakat itu sendiri. Nilai yang keempat ialah nilai mempunyai konsekuen awam. Bermaksud, sesuatu tindakan itu dianggap baik apabila masyarakat menganggap tindakan tersebut baik dan berguna. Dan yang terakhir ialah nilai tidak universal kerana tingkah laku masyarakat berbeza antara satu sama lain, berbeza antara satu negara dengan negara lain dan begitulah seterusnya. Namun begitu, nilai dan etika falsafah pragmatism mempunyai kelebihan dan kelemahan. Antara kelebihan falsafah pragmatism ialah ia telah mendorong penciptaan atau temuan teori baru. Ini bermakna ia berlaku apabila teori yang kita gunakan pada hari ini tidak sesuai untuk digunakan pada masalah yang sama di masa akan datang. Kelebihan yang kedua ialah ia bersifat nyata dan langsung berfokus kepada permasalahan yang ada, bukan berdasarkan teori atau ideologi yang dianut. Dan yang ketiga, ia disesuaikan dengan keadaan dan alternatif yang mungkin diterapkan. Antara kelemahannya pula ialah trial and error. Ini bermaksud teori yang digunakan pada hari ini mungkin tidak sesuai digunakan untuk permasalahan yang sama di masa akan datang. Yang kedua, penerapan teori pragmatism sangat jarang menggunakan alternatif yang biasa digunakan dalam perancangan. Ini kerana ia sentiasa berubah-ubah mengikut pengetahuan dan pengalaman pada masa kejadian itu berlaku. Ini menyebabkan kita sukar mengenal pasti ciri-ciri yang akan digunakan secara spesifik. Manakala kelemahan yang terakhir, teori yang telah digunakan menimbulkan keraguan untuk dilaksanakan di masa akan datang dibimbangi ia tidak bersesuaian pada masa akan datang.
Seterusnya ialah akhlak dan etika falsafah empiricism. Empiricism berasal dari perkataan empirism dan experience yang bermaksud pengalaman dalam. Ini bermaksud ahli falsafah dalam fahaman ini mengatakan bahawa sebenarnya akal tidak wujud. Yang wujud hanyalah deria semata-mata yang menjadikan manusia mengetahui. Semua pengetahuan ini diperoleh berdasarkan pengalaman, iaitu daripada apa yang pernah dilalui, dan dunia hanya boleh dijustifikasikan melalui pengalaman. Menurut John Locke, pada tahun 1632 hingga 1714 menyatakan manusia dilahirkan dengan akal yang kosong, di mana ia kemudiannya dicorakkan oleh pengalaman inderanya. Pendapat John Locke ini telah disokong oleh David Hume 1711 hingga 1776 dan Auguste Comte pada tahun 1798 hingga 1857 menerusi 3 teori, 3 proses sejarah manusia, iaitu teologi, metafizik dan tahap positif. Tahap positif manusia tidak memerlukan agama dan spekulasi falsafah. Sebaliknya, memerlukan dan meyakini ilmu pengetahuan berasaskan pengalaman positif, iaitu melalui panca indera. Ini mencetuskan ketidakpercayaan terhadap konsep wahyu seperti azab kubur kerana tiada siapa yang pernah mengalami pengalaman tersebut. Berikut adalah tokoh falsafah empiricism seperti yang telah saya sebutkan sebelum ini, iaitu David Hume, John Locke, Auguste Comte, Condillac dan juga Helvetius. Kelebihan falsafah empiricism ialah falsafah ini tertumpu kepada fakta yang terjadi, di mana ia memberi sumbangan besar terhadap perkembangan bidang sains dan teknologi pada abad yang ke-19. Ini menjadikan falsafah ini sebagai penyumbang utama terhadap kemunculan ilmu, pengetahuan moden dan penerapan metod ilmiah untuk membangunkan peradaban barat dan mencetuskan evolusi ilmu pengetahuan, di mana ianya adalah di antara pendekatan ilmu sosial dan ilmu sains tabi'i. Manakala kelemahan falsafah empiricism ialah ia berkeupayaan menghubungkan pelbagai ilmu adalah meragukan, di mana kaedah penyusunan pengetahuan tidak meyakinkan dan boleh dipersoalkan. Kaum empiris tidak berupaya memberikan jawapan yang meyakinkan mengenai hakikat pengalaman itu sendiri.